Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Hari ini 21 hari bulan Disember 2023. Kita kembali bersiaran pada minggu ini dengan kita akan menyingkap kisah-kisah yang dah berlaku sepanjang setahun era pentadbiran Kerajaan Malaysia Madani. Jadi untuk malam ini, topik kita pada malam ini, kita tampilkan panelis yang bukan calang-calang hebatnya. Kita datangkan Panglima Perang daripada UMNO, pengarah komunikasi UMNO. Ini dia yang tak lain tak bukan Datuk Lokman Adam. Sihat Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali ke Studio Dahsyat. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan daripada pihak kami untuk bersiaran malam ini, Dok. Terima kasih. Dan seterusnya, saya lupa nak kenalkan, Datuk Lokman Adam juga merupakan pengerusi permodalan Risda Berhad. Jadi siapa-siapa yang berniaga, yang tak cukup modal, yang nak tambah modal permulaan, boleh jumpa dengan Datuk Lokman Adam. InsyaAllah. Ini jenis bisnes besar-besar lah. Kecil-kecil ni yang takkan tekun lah. Betul? Okey. Seterusnya saya nak perkenalkan panelis tetap kita lah, pengasas Studio Dahsyat dan juga kita punya platform Borak Dahsyat ini, tak lain tak bukan Datuk Haji Abdullah Sani, pengerusi Biro Pekerja Parti Keadilan Rakyat Majlis Pimpinan Pusat Keadilan, Datuk, yang juga pengerusi tekun. Tadi Datuk Lokman dia bagi modal kepada kontraktor, businessman yang jenis up level lah, Datuk. Tekun ni kita lebih kepada mikro dan sederhana. Jadi kalau ini kita boleh selitkan jugalah topik ekonomi, khususnya untuk Bumi Putra. Boleh. Baik, okey. Kita berbalik pada topik kita pada malam ini, setahun Malaysia Madani. Saya rasa dalam tempoh setahun ini yang telah pun kita lalui ini, kejayaan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang mengepalai bahtera kapal Kerajaan Malaysia Madani ini, benda pertama yang beliau selesaikan ialah kemelut politik itu sendiri. Apabila kemelut politik ini berjaya diselesaikan dan kita dapat lihat pelabur-pelabur dah mula menarik minat untuk masuk, dan kehadiran Datuk Seri Anwar ke Jepun baru-baru ini bukanlah pulang dengan tangan kosong, tapi pulang dengan jumlah yang sangat besar. Ya, 68 bilion. Bukannya sikit, saudara. Sangat besar. Dan inilah yang kita nakkan daripada kestabilan politik. Ada yang bertanyakan, kalau politik itu stabil, apa yang rakyat dapat? Orang politik masih lagi akan terus mendapat laba politik, dapat kuasa untuk memerintah. Tapi inilah sebenarnya yang kita dapat daripada kestabilan politik, maka pelabur-pelabur akan terus yakin untuk melabur dalam Malaysia. Baik, Datuk. Bila kita bercakap pasal kestabilan politik, Barisan Nasional merupakan satu blok parti yang paling terkedepan, paling terbuka untuk menyatakan kerjasama dengan Datuk Seri Anwar dan juga Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Selepas Muhyiddin Yassin menolak mentah-mentah cadangan daripada Seri Paduka di Tun Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan bersama dengan PH. Kena ingat, sejarah ini yang tercatat ialah kerajaan perpaduan yang ada hari ini ialah selepas keegoan dan kesombongan Tan Sri Muhyiddin Yassin menolak mentah-mentah cadangan yang di Tun Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Maka BN tampil untuk bersama-sama untuk menoktahkan kemelut politik yang berlaku. Datuk, kenapa agaknya BN sangat terbuka dalam pembentukan kerajaan yang baru selepas Pilihan Raya ke-15 dan membentuk satu kesatuan politik yang kita nampak dinamikanya sangat memberikan keuntungan kepada rakyat? Silakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya perlu tegaskan bahawa mustahil kalau kita tidak fikir pasal diri kita sendiri. Betul. Kita kena jujur dalam menyatakan sebab-sebab kenapa kita memilih Pakatan Harapan berbanding dengan Perikatan Nasional. Kita ada dua pilihan saja. Sama ada nak mengangkat orang yang pernah kami angkat, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang pernah mengkhianati UMNO, kita maafkan,
Malah kita angkat dia menjadi Perdana Menteri. Dalam keadaan dia hanya ada 32 kursi. Ya. 32 kursi yang dia ada tu pun yang betul-betul parti dia 5 orang je. 16 dia curi daripada BN, lagi 9 dia curi daripada PKR. Yang dia dapat 5 tu pun dia menang bukan pakai logo dia. Dia menang pakai logo PKR. Jangan lupa. Walaupun dia ada 32 masa tu, BN ada 42, kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Tapi sayangnya, bila dia jadi Perdana Menteri, peringkat awal dia dengar nasihat kita, nasihat Datuk Seri Najib dalam soal ekonomi dan sebagainya, sampai orang pun panggil dia Abah. Kan? Tapi sekerat jalan, bila dia dah mula berubah, dah mula besar kepala, orang yang angkat dia jadi Perdana Menteri itu pun dia nak sumbat dalam penjara. Kemudian kita minta diberikan bantuan-bantuan pada rakyat buat kali kedua dan sebagainya, pengeluaran KWSP, dia dah mula besar kepala. Itu yang mula bertukar daripada Abah jadi Abah kau. Itu kena faham tu. Dia ada sejarah tu. Orang bukan meluat tak tentu pasal. Bila dia daruratkan negara, dia belanjakan duit negara sesuka hati, kemudian dia bagi direct nego dan sebagainya. So kita ada pengalaman yang cukup mengerikan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan yang paling mengecewakan kita, bila kita masuk pilihan raya secara bersama di Sabah, kita ditikam. Sekerat jalan, kita mula-mula nak pergi Solo. Sekerat jalan, dia pujuk-pujuk kita setuju kerjasama. Dah bagikan lebih kurang sama rata. Last sekali, dia boleh tarik pula orang yang pernah berada dalam kerajaan Barisan Nasional untuk masuk parti dia. Dan dia bertanding lebih. Dan kemudian dia bayar pula 200,000 kepada calon-calon bebas yang menentang UMNO. Kita dalam satu pasukan. Dia bayar itu Dia bayar, kan? So macam mana kita nak kerjasama dengan orang macam ni? Kita dah ada pengalaman yang cukup pahit. Jadi bila ada dua pilihan, sama ada nak bersama dengan Muhyiddin yang cuba menzalimi presiden dan mantan presiden UMNO, dengan seorang lagi Datuk Seri Anwar. Kita pernah dizalimi oleh Mahathir. Tetapi Datuk Seri Anwar tidak berada di dalam kabinet ketika itu. Jadi kita secara rekodnya tak pernah dianiaya oleh Datuk Seri Anwar. Apa yang dilakukan kepada pemimpin kita dilakukan oleh Mahathir kerana dendam kesumat dia. Pendawan terpilih yang dihadapi oleh Datuk Zahid, Datuk Najib dan pemimpin-pemimpin UMNO lain, bagaimana lembaga hasil dalam negeri digunakan untuk mengerjakan kami dulu, itu semua kerja-kerja Mahathir. Jadi bila ada dua pilihan, sudah pasti pilihan dia ialah kita pilih Datuk Seri Anwar. Kerana Datuk Seri Anwar setidak-tidaknya dia juga pernah dizalimi. Dari segi logik akal dia, orang yang pernah dizalimi, kan, dia tidak akan menzalimi orang lain. Dan saya yakin pendirian BN pada ketika itu, kan, saya antara orang yang awal sekali mencadangkan supaya BN bersama dengan Pakatan Harapan. Saya rasa pendirian yang diambil oleh BN ini sangat tepat. Kedua, betul-betul kerana diri kita. Masa depan BN itu sendiri. Selain daripada bila tidak ada kerajaan, negara akan menjadi lebih parah, seperti mana di Thailand kita lihat 3 bulan tak ada kerajaan, rakyat sengsara. Kita tak nak benda tu berlaku di Malaysia. So bila tuanku titahkan Perikatan Nasional, mereka tak nak. Tuanku titahkan kami untuk bersama, kurang tapak tangan nyiru kita tadahkan. Tidak ada masalah. Dan kalau kita fikir tentang masa depan UMNO kena fikir apa akan jadi dengan parti kita. Kita bukan tak pernah pergi Solo, kita pernah pergi Solo. Lepas apa yang berlaku di Sabah, kita pergi Solo di Melaka. Kita berjaya. Di Johor, kita berjaya. Sebab apa? Bukan kerana kita kuat. Kita tak boleh mendabik dada kerana kita kuat. Kerana situasi ketika itu is the right timing. Masa itu masih lagi pandemik. Masa itu orang Cina yang health conscious, mereka tak keluar mengundi. Jadi kita ada kelebihan di Johor, di Melaka, kerana pengundi-pengundi Chinese voters yang lebih pro kepada Pakatan Harapan, mereka tak keluar mengundi. That's why kita minta Ismail Sabri pada ketika itu supaya mempercepatkan proses pilihan raya. Tapi seperti mana yang kita tahu, kebanyakan daripada mereka yang berada dalam kerajaan bekerjasama dengan
PAS bersatu. Memang mereka membantu PAS dan bersatu untuk pastikan mereka boleh tarik seberapa banyak kursi Melayu daripada UMNO dan BN supaya UMNO, BN tak boleh bentuk kerajaan secara bersendirian. Bila tak boleh bentuk kerajaan secara bersendirian, suka tak suka, kita kena bersama dengan bersatu dan PAS, dan bersatu dan PAS yang menjadi pelengkap itu yang akan menentukan siapa yang akan jadi Perdana Menteri. So kalau geng dia yang pilih siapa Perdana Menteri, dah tentu geng dia lah yang dapat. Geng yang pro Perikatan Nasional lah yang akan menjadi Perdana Menteri. Kita dah cakap jangan buat begitu. Takut nanti silap-silap sabotaj dalaman yang mereka lakukan menyebabkan BN kalah, dan kalau campur undi PN pun tak cukup untuk membentuk kerajaan. Kita dah cakap benda tu setahun yang lalu. Setahun sebelum pilihan raya umum November 2022. Tapi mereka tidak hiraukan. Mereka drag pilihan raya sehingga kita ugut dan sebagainya. So akhirnya Allah Ta'ala, mereka ada perancangan, Allah Ta'ala juga ada perancangan. Mereka ingat dengan mensabotaj, bila BN tak boleh bentuk kerajaan secara bersendirian, mereka boleh bentuk kerajaan bersama dengan bersatu dan PAS. Rupa-rupanya Allah Ta'ala bagi cukup-cukup je 82 kursi kepada Pakatan Harapan dan 30 kursi kepada BN. Ngam-ngam untuk bentuk kerajaan. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Bila Datuk Seri Anwar angkat sumpah menjadi Perdana Menteri, kawan-kawan GRS, GPS, KDM, Warisan, akhirnya bersama, tiba-tiba kita ada 2/3 majoriti. Alhamdulillah. Tapi saya nak beritahu, salah satu sebab utama kenapa BN bersama dengan Pakatan Harapan, kerana kita menerima ketentuan Allah Ta'ala dan kerana kita menerima keputusan rakyat. Sebelum tuanku titahkan supaya kita bersama dengan Pakatan Harapan, yang menitah terlebih awal ialah rakyat. Dia tak bagi BN menang, dia tak bagi PH menang, dia tak bagi Perikatan Nasional menang. So terpaksalah kerjasama. Kita kena terima, kita kena redha dengan keputusan ni. Cuma ada rakyat yang buat keputusan tak nak bagi undi pada BN, bagi undi pada pihak lain, menyebabkan BN tak boleh perintah. Hari ini mereka pula pertikaikan kenapa nak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Macam mana? Saya nak mencela sikit bila Datuk dah sentuh ke arah itu. Ada yang mengatakan, ini daripada ahli UMNO juga, mengatakan Datuk Seri Zahid sebagai Presiden telah melanggar Convention UMNO melalui PAU, mengatakan no Anwar, no DAP, maknanya tak ada kerjasama politik di antara UMNO dan juga yang disebutkan tadi lah. Dia benda tu berlaku ialah bila mana ada desas-desus yang mengatakan Datuk Seri Zahid nak bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar sebelum pilihan raya umum yang ke-15. So dia orang kata kita nak kerjasama dengan Datuk Seri Anwar. Padahal benda tu tak ada. Itu sebab Datuk Seri Zahid kena nyatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO untuk berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang, no Anwar, no DAP, no bersatu. Tapi bab no bersatu tu dia orang kurang lah cakap. Potong tu sebab dia orang nak pergi ke bersatu kan. Jadi memang Datuk Seri Zahid dah buat pun. Di Melaka kita solo, di Johor kita solo, pilihan raya umum kita solo. Tapi last kali kita tak menang. Bila tak menang, apa pilihan kita ada? Nak bersama dengan Pakatan Harapan atau jadi pembangkang? Tapi masalahnya, nak jadi pembangkang pun tak boleh sebab tak ada kerajaan. Sebab PN pun tak nak kerjasama dengan PH. So daripada kita jadi pembangkang, pilihan yang ada kita menjadi kerajaan. Kita jadi kerajaan lah. Kalau kita tak berada di dalam kerajaan, banyak benda-benda berkaitan dengan kepentingan orang Melayu kita tak boleh perjuangkan. Contohnya hari ini Lim Kit Siang nakkan Perdana Menteri bukan Melayu. Siapa nak halang dia? At least sekarang ada UMNO. UMNO boleh bantah. Mereka nak buat pilihan raya PBT yang boleh menyebabkan keharmonian kaum di bandar-bandar khususnya boleh terjejas. Kita dah aman damai. Baru ada satu pilihan raya 5 tahun sekali pun dah bergaduh, nak buat 2 pilihan raya. Nak gaduh 2 kali. Betul tak? Benda ni kena fikir. So siapa nak bantah? Kurang-kurangnya ada UMNO hari ni, kita boleh bantah. Jadi ada check and balance kerajaan betul. Hari ni. Tapi yang paling penting sekali, yang poin ketiga, kenapa kita pilih Pakatan Harapan? Ini untuk masa depan UMNO.
kalau kita bersama dengan PN dah menang 74 kursi. 74 kursi ni semua di kawasan Melayu, tak ada kawasan bukan Melayu. Semua kursi UMNO. Kalau UMNO bersama dengan PN, pilihan raya akan datang, UMNO boleh bertanding 26 kursi. PN punya kursi 74 ni sentuh pun tak boleh. Ya. Dia orang tetap akan bertanding di situ. Terang lagi bersama. Jadi mana kita nak berebut lagi kursi? Sebab kita punya target group orang yang sama. Malay dan juga Rural. Muslim. Rural area. Betul tak? Jadi, apa akan berlaku ialah kalau kita bertanding bersama dengan mereka, kita akan bertanding 26 kursi, mereka akan bertanding 74 kursi. PH ada 29 orang wakil rakyat Melayu di kawasan Melayu, Islam. So 29 kursi ni kita akan berebut dengan PAS dengan Bersatu. So kalau prestasi mereka 74 kursi mereka ada, kita ada 26, berapa kursi kita dapat daripada 29? Habis kuat mungkin 5, mungkin 9 lah paling tinggi pun. Jadi kalau 5 kita dapat 31 kursi, UMNO ada 191 bahagian, maknanya 160 bahagian ni kita dah boleh tutup lah. Tak function. Kecuali jadi kuda tunggangan kepada PAS dan Bersatu. Betul tak? Tetapi kalau kita pilih bersama dengan Pakatan Harapan, ini untuk masa depan kita. DAP takkan kacau kursi Melayu ni. Ya, betul. Beza DAP dengan MCA MIC. DAP tulang belakang dia kuat. Dia akan bertanding di kawasan Yang dia yakin menang. yang dia yakin dia boleh menang. Dia akan bertanding kawasan bukan Melayu. Malah kawasan bukan Melayu pun dia bagi Melayu bertanding. Ya. Terbukti di Selangor. Dia tak ambil kursi Melayu kita. Betul. Kan? Tapi bila kita bersama dengan kawan-kawan kita yang lain ni, kita bukan kita nak mempertikaikan sebab kadang-kadang mulut dia orang ni lancang melampau. Ya. Dia kata Presiden UMNO bermimpi lah kan. Ya. Bila kita tegur sikit dia mengadu pula. Kenapa Lokman cakap macam ni? Kan? Saya peduli apa? Kalau kamu tak boleh menghormati kita, saya balon, saya tetap balon. Saya tak peduli MIC ke, MCA ke. Ya, Kan? terbukti. Jadi kalaulah kita ada kawan macam DAP, dia boleh bertanding di kursi Cina, kursi India. Biar dia tak kacau kursi kita. Betul. Kemudian nombor 2, kursi yang kita boleh bertanding. 26 ni confirm kita boleh bertanding. Kan? 29 yang PKR dah menang bersama dengan Amanah, kita tak kacau. Betul tak? Betul. Tapi kita ada 74 kursi PN ni, kita boleh negotiate dengan PKR dengan Amanah. Betul. Dan kelebihan dia hari ni antara teori yang kita gunakan menentukan siapa yang akan bertanding di 74 kursi ni ialah siapa nombor 2 lebih berpengaruh. Exactly. Betul tak? So kalaulah kita tengok kawasan-kawasan 74 kursi ni, kalau dimenangi oleh Perikatan Nasional, banyak kursi yang nombor 2 BN bertanding. Ya, ya. Jadi dari segi masa depan, kita mungkin boleh bertanding lebih 80 kursi kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan. Exactly. Jadi sebenarnya ini yang saya nak sampaikan kepada ahli-ahli UMNO yang dia orang ni takut sangat, kita kerjasama dengan PH. Kenapa? Kena terima hakikat 61 tahun BN boleh perintah ni pasal apa? Adakah kerana orang Melayu saja? Tidak. Ya. 61 tahun BN boleh perintah ni kerana BN dapat sokongan Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lombawang, Dayak, semua kaum. Semua kaum memberikan jaminan, memberikan sokongan pada BN. Ya. Cuma masa tu mereka memberikan sokongan kepada kawan-kawan MIC, MCA, Gerakan, Tetapi kita lihat pilihan raya 2022. MIC tinggal 1 kursi, Gerakan tinggal Gerakan dah lari, MCA tinggal 2 kursi. Ya. Malah undi orang Melayu tu pun sendiri sudah merosot. Realiti yang rakyat mungkin tak nampak. Di Malaysia, kalau nak adakan kerajaan yang stabil, kerajaan itu mesti dapat dukungan masyarakat bukan Melayu sama. Ya. Kalau nak buat kerajaan Bumi Putra saja, boleh. Boleh ada. Boleh. Tapi boleh stabil tak? Tak boleh. Tidak boleh stabil. Kita tak boleh cakap tak mungkin boleh apa. No.
memang tak stabil. Sebab sudah ada track record. Track record dia ialah bila mana berlakunya langkah Sheraton. Bila mana Muhyiddin yang hanya ada 114 kursi diangkat menjadi Perdana Menteri, kerajaan tu stabil. Tak stabil. Tak stabil, betul? Dia tak boleh melukakan hati mana-mana ahli parlimen daripada 114 orang. Bila dia bertindak cuba nak menzalimi Datuk Najib, Datuk Zahid, kan? Kita tarik 8 orang, bungkus. Perdana Menteri terpaksa serah kuasa kepada Timbalan. Kan? Timbalan walaupun daripada UMNO. Walaupun dia daripada UMNO, tapi bila kita minta pilihan raya, disegerakan. Boleh tak dia kata no. Dia berjaya drag daripada bulan 3 sampai bulan 11. Dia punya cita-cita, dia nak buat bulan Mei 2022. Tapi kalau kita tak tekan dia, dia buat tak awal? Jadi kerajaan tak boleh stabil kalau 114 orang. Apa jadi kalau ditakdirkan Allah Ta'ala, kita belum sempat buat apa yang dipanggil sebagai Akta Lompat Parti. Maka kerajaan yang dibentuk ialah 115 orang. Yang Haji Hadi dok kata cukup jumlah tu kan. Lebih Berapa daripada ramai? cukup. 114 je. 115. So kalau 114 pun tarik 8 orang jatuh. 106. Jatuh. Cuba bayangkan kalau 115 ada pertambahan kursi. Apa akan jadi pada negara kita? Pelabur takkan masuk macam sekarang ni. Sekarang ni foreign direct investment. Kita lihat setiap kali Datuk Seri Anwar pergi ke luar negara. Kan? Jepun umpamanya, sebelum ni dia pergi dapat 23 bilion. Hari ni dia 2 hari semalam dia balik. Dia bawa balik lagi 6.8 bilion. Dia pergi ke Amerika, dia bawa balik. Dia pergi ke UAE, dia bawa balik. Ini yang negara perlukan. Kenapa kita mudah nak bawa masuk balik foreign direct investment? Kerana hari ini kita ada 2/3 majoriti. Sebab kita kukuh kita, orang kalau nak letak duit, dia nak letak ke dalam syarikat yang tiap-tiap bulan tukar CEO ke? Kan? betul. Dia nak letak kat syarikat yang goyang kan? Mestilah dia letak kat syarikat yang dia yakin ada business plan yang baik, boleh kekal lama CEO dia, kukuh, kuat, tak goyah, barulah foreign direct investment masuk. Betul. Foreign direct investment masuk secara tak langsung, kita punya kedudukan mata wang kita, ringgit Malaysia akan ada demand untuk ringgit akan mengukuh. Bila orang buka kilang, maka kita punya peluang pekerjaan akan bertambah. Kita punya kadar pengangguran akan merosot. Kadar pengangguran merosot, kadar jenayah juga merosot. Pertumbuhan ekonomi akan lebih mengembang. Lebih banyak perkara yang kita boleh berikan kepada kita punya rakyat dalam bentuk subsidi itu, subsidi ini, bantuan itu, bantuan ini. Kita lihat, saya terkejut. Dalam keadaan negara mewarisi hutang 1.5 trilion, Datuk Seri Anwar boleh bagi STR ni 3,700. Ya, betul. Sangat luar biasa. Dulu Datuk Najib baru plan nak bagi, kalau menang 2018, kita baru plan nak bagi 2,000. Masa tu hutang baru 50.8% berbanding dengan GDP kita. Hari ni hutang 82%. Betul. Dah lebih 1.5 trilion. Masa tu baru 686.8 bilion. Tapi kita boleh bagi 3.7. Saya nampak ini kelebihan yang ada pada Datuk Seri Anwar. Dia betul-betul memberi fokus untuk bantu rakyat biasa. Walaupun ada orang bising apa cerita balik-balik cerita repair tandas apa semua. Mungkin dia tak tahu bahawa saya duduk dengan Datuk Abdullah Sani tadi. Bantuan kewangan yang diberikan oleh Tekun kepada usahawan-usahawan G1. Kontraktor. Pinjaman kepada kontraktor untuk gunakan duit Tekun untuk bina tandas-tandas seluruh Malaysia ni. Berapa pinjaman Datuk? 520 juta. Cuba bayangkan, itu yang pergi ke Tekun, yang ada duit untuk buat sendiri, yang pinjam duit, yang sandarkan dia punya invoice dan juga delivery order melalui factoring company dan sebagainya. Maknanya tanpa kita sedari, Datuk Seri Anwar sebenarnya membantu usahawan-usahawan kecil ini kan, untuk bak kata orang tu lebih banyak
projek-projek kecil yang boleh dapat manfaat lebih ramai orang. Mungkin yang mana businessman yang besar-besar mungkin tak berapa nampak benda ni. Tetapi orang yang kecil-kecil semua boleh hidup. Ya. Lebih ramai boleh hidup. Betul. Ya, baik Datuk. Rancak. Nampak kecil. Ya. Okey Datuk. Terima kasih atas jawapan yang saya kira sebenarnya orang di luar sana tak berapa nampak apa yang sebenarnya kita akan dapat daripada kerjasama politik, kestabilan politik yang kita kecapi hari ini. Tapi saya nak kongsikan satu peristiwa yang tak mungkin yang ramai yang tahu. 13 bulan yang lalu pada 19 November 2022 pilihan raya umum ke-15. Pada malam keputusan itu Pakatan Harapan terhenti di sekitar 83 kerusi. 82. 82. BN 30 kerusi, Perikatan Nasional 74. 73 masa tu. 73. Ada satu kerusi yang kita lewat adakan pilihan sebab kematian calon. Ketika itu semua orang dah sedar bahawa kita berada dalam situasi hang parlimen tergantung. Dan pada malam itu juga sebenarnya presiden ataupun top 4 dalam Pakatan Harapan berjumpa dengan Datuk Seri Anwar di Kuala Lumpur. Dan Datuk Seri bertanyakan, okey, ini keputusan yang kita dapat dan inilah keputusan dia, maka kita perlu bergabung untuk membentuk kerajaan. Bila ditanyakan ke semua presiden-presiden parti ini, jawapan yang disepakati oleh mereka ialah bekerjasama dengan Barisan Nasional, termasuk dengan timbalan-timbalan presiden parti dan juga naib presiden parti yang membentuk Pakatan Harapan ketika itu. Maka Datuk Seri Anwar mengarahkan Datuk Seri Saifuddin Nasution, memberi mandat kepada beliau untuk berjumpa dengan Datuk Seri Zahid Hamidi di PWTC ketika itu. Atau lebih tepat di menara Ibu Pejabat UMNO. Dan akhirnya bermulalah perbincangan ketika itu. Dan saya nak tanyakan kepada Datuk Abdullah Sani. Sebenarnya Pakatan Harapan lebih awal lagi untuk menerima kehadiran UMNO untuk bersama-sama bekerjasama untuk demi kemaslahatan rakyat, untuk menjamin kestabilan politik. Datuk, macam mana agaknya dalam pada hari mengundi itu kita masih lagi berperan dengan UMNO tu. Malam keputusan kita dah terbuka untuk bersama dengan UMNO. Silakan Datuk, kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di mana yang Datuk Tuan Adam bicara tadi, selepas keputusan pilihan raya ke-15 malam dihimpunkan oleh Datuk Seri Majlis Presiden. Ya. Jadi tanya kepada setiap wakil-wakil dengan siapa hendak dicadangkan untuk kerjasama. Ya. Semua itu mengatakan dengan tegas, termasuk DAP, Ya. Barisan Nasional. Dia tidak sebut Perikatan Nasional, tak sebut others. Dia sebut Barisan Nasional. Lebih mudah kita cakap tak seorang pun yang menyebut Perikatan Nasional tu Tak ada soal sebut. Itu saya confirm. Sebab kita dalam konteks itu kita online, kita tahu. Dan saya amat teruja ni ialah apabila DAP sendiri menyebut Barisan Nasional. Dan itulah antara titik mula untuk kita bergerak mencarikan kerajaan perpaduan. Dan malam itu juga Presiden telah mengarahkan Datuk Seri Saifuddin Nasution untuk pergi menghadap Datuk Zahid Hamidi, dan Datuk Seri Zahid Hamidi pun bermulalah episod perbincangan. Pada waktu itu UMNO pun ada segelintir yang tidak bersetuju, dan kepimpinan itu sudah menunjuk arah kepada Perikatan Nasional. Tetapi di sinilah balik ni Datuk Rahman, kenapa saya konsisten dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, melihat future yang besar, dan dialah antaranya termasuk Ahmad Mazlan begitu konsisten untuk menyelamatkan negara. Waktu itu objektif dia menyelamatkan negara. Baru pergi menghadap Puan Nuri Tuanku Jadi Pertuan Agong. Sebenarnya konsensus itu dah ada. Datuk Rahman dah ada dah pun. Tetapi yang saya terharu sangat-sangat sampai hari ini pun, saya tabik dua tangan pada Datuk Seri Yang Amat Hormat Datuk Seri Zahid Hamidi, kerana dia memikirkan bukan saja partinya tetapi negara. Dan itulah keputusan yang dilihat, satu keputusan yang luar biasa yang selama ni tak pernah, tetapi
bicara saya dengan Datuk Seri Kamal Amin 3 tahun sebelum pilihan raya, Ya. melihat dari perkembangan kecelakaan yang berlaku dalam langkah syaitan yang mendorong kepada keputusan tidak ada satu parti pun dapat majoriti, simple majoriti, dan bersetuju termasuk Dr. Fuad Syakasi dengan Saifullah Nasution atas rangkaian yang akan berlaku selepas pilihan raya. Dan memang berlaku begitu. Dan ketika itu diserang hebat. Saya diserang hebat oleh puak-puak yang otak pendek ni, dan juga yang di luar sana tu yang menyerang saya, kata kemah besar, yang sebut kemah besar daripada awal ni lah saya. Tetapi Kamal Amin disebut jajaran baru. Ya. Nah, itu combination tu ada pada peringkat awal, dan saya mula mengorak langkah ke arah itu. Saya takut ianya akan berlaku sebab pengkhianatan berlaku dari pihak UMNO melompat 16 orang. Yang kita pula melompat 15 orang. Jadi pergi kepada bersatu yang tak apa datang mana punya dunia tak tahu, dengan penuh dengan kesialan dan sebagainya, maka terungguklah semua syaitan-syaitan dalam kumpulan. Jadi akan berlakulah ketidakkeseimbangan dalam politik. Sebab itu apabila berlakunya pencantuman dalam gerak kerja itu sampai ke malam last minute, kita duduk berdoa siang malam, pagi petang duduk tengah doa ni, ya Allah, satu kalah. Diizinkan UMNO buat putusan di tengah malam, pagi buat putusan MKT mengatakan bahawa dia bersetuju untuk menghadap tuanku untuk membuatkan keputusan. Cerita belum lagi. Ini kita dah berdebat, tapi mesej sampai dah. Jadi Alhamdulillah, ya, sebab semayang syukur lah apa, semua lebih kurang. Dan kita tahu bahawa menghadap tuanku selesai masalah. Dan bila menghadap tuanku, bila Datuk Seri Yang Amat Datuk Seri Zahid Hamidin mengumumkan bahawa dia menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sudah lengkaplah 112. Apa yang Datuk Rahman cakap tu exactly the clear picture. Dan inilah antara langkah yang sukar dipahami, tetapi akhirnya menjadi wadah perjuangan untuk mengangkat kedudukan rakyat dalam negara. Sebab itulah bila mengambil periktibaran saya, Datuk Rahman, saya selalu berbicara soal mengapa Madani itu dilahirkan. Datuk Seri Anwar ketika jadi Ketua Pemuda dulu, Datuk Rahman, saya pemuda dulu, dan mesej dasar masyarakat Madani itu telah pun dicetuskan oleh beliau. Dan apabila dia menjadi Perdana Menteri, saya punya pandangan secara luhur ini, saya mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar confirm akan buat masyarakat Madani. Betul-betul dibuat dasar Madani. Dan Madani ini sebenarnya, rangkaian itu lahir daripada ya ayuhan nas, wahai orang semua manusia. Dan bila dia pergi, pada Rasulullah SAW pergi ke Mekah, ya ayuhan lazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan ayat 3 perkara. Yang pertama, beri salam. Beri salam itu ialah memberikan langkah perpaduan. Dan akhirnya perpaduan terwujud. Apa berlaku hari ini? Setahun berlalu, macam-macam produk telah diberikan dengan kenaikan berikan pada subsidi ke rakyat, daripada sekolah sampai kepada usahawanan, sampai petani, sampai nelayan, sampai ke bonus pun dibagi 2,000 kepada takdir awam, dan juga orang yang tak berpencen 1,000. Dan itulah antara hasil salam yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitulah apabila berlaku bagi makan. Bagi makan inilah subsidi yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini. Dan dia ada chemistry dia yang begitu luar biasa. Hebatnya di antara Presiden UMNO dan juga Presiden Barisan Nasional dan juga Presiden Pakatan Harapan. Ada chemistry yang rangkaian itu begitu merapatkan polisi itu dilaksanakan, Datuk. Dan akhirnya dia kata trust 6 perkara itu, bertawakallah. Dan bertawakallah itulah yang kita nampak, tidak boleh melakukan rasuah, tidak boleh penyelewengan berlaku, jangan salah guna kuasa, jangan campur urusan SPRM, jangan campur urusan mahkamah. Tetapi kita kena ingat bahawa rangkaian inilah sebenarnya yang melengkapkan apa hasil yang berlaku setahun ini. Contohnya pilihan raya di Selangor. UMNO ada 5 kerusi. Tetapi kita tawarkan pada UMNO 12 kerusi. Dan kerusi dusun tua tu, sebenarnya Datuk, itu DAP punya. DAP pun bagi dekat Datuk Johan. You ambil, you tanding.
Begitu luhurnya, begitu jujurnya mereka ni. Dan iyalah kita kena fitnah dan sebagainya itu kita tewas lah. Tapi fitnah itu akhirnya tidak bertapak semakin lama. Dia akan pudar. Tetapi yang kita nak lihat ialah hasil pencapaian yang dikatakan kerajaan perpaduan yang dititah oleh Tuanku yang di-Pertuan Agong dan dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja itu adalah langkah yang pertama yang melibatkan roh ataupun hasil daripada keikhlasan itu. Keikhlasan itulah yang menjurus kepada kebajikan yang diberikan sepanjang setahun. Dan saya yakin bahawa dengan demikian dan tidak akan berlaku macam baru ni. Saya baca WhatsApp dulu, dia kata 1/1 ini akan berubah kerajaan. Ni orang yang bercakap ni, dia tenging pun, terbangang pun, dia pun tak tahu. Dia kata Kemaman akan menjadi Perdana Menteri. Saya kata mana yang datang Kemaman daripada menteri ni? Saya tengok dalam pergi kenyataannya, mereka dah kurang 5 kursi. Dan sekarang ni mengikut kata Syed kata ada tambah lagi 8 kursi untuk menyokong. Jadi dah tinggal 60 lebih dah pun kursi daripada atas. Tak mana yang dia katakan baru 1/1 ni nak ambil kerajaan ni? Saya tak faham. Dia kata kita dah ni, dia dah kata ambil sokongan daripada UMNO. Tak mana sokongan daripada UMNO tu? Kalau kita ada atau lompat parti dah dia tidak mengizinkan akan berlakunya lagi dia tidak membolehkan, tapi dia lakukan juga. Kenapa? Kerana nak tidak mau stabilkan. Dia nak bagi uhara kerana negara sekarang ni berada dalam kemuncak dan mengikut ramalan ekonomi, penumbuhan ekonomi pendapatan kasar negara itu akan meningkat 5.5% daripada bulan Januari ke bulan Mac. Jadi inilah yang menggusarkan si walaung-walaung dan celaka ramjadah ni untuk melihat negara ini memacu keadaan ekonomi dan membantu rakyat dia. Inilah yang berlaku pada waktu setahun yang kita lihat. Betul. Okey. 14 hari sebelum menjelang 19 November 2022, semua parti yang bertanding saling serang menyerang, saling mempertahankan kelebihan parti masing-masing. Ketika hari mengundi 19 November, keputusan telah dicapai. Pada malam itu, BN dan PH merupakan antara blok yang terbesar mengadakan rundingan kali pertama selepas pilihan raya, dan ini tidak melanggar keputusan yang telah dicapai dalam PAU UMNO sebelum tu, Datuk. Yes. Baik, saya teringat satu mutiara kata daripada sahabat Nabi. Dia mengatakan apa? Ketika berperang, jangan lupa sediakan pen, kerana mungkin musuh akan mengajak kita untuk berunding dan bersahabat. Dalam persahabatan, jangan lupa kita sediakan pedang, kerana mungkin sahabat akan mengkhianati kita. Benda ni mungkin kita lihat agak janggal berlaku di Malaysia, tapi dah berlaku dah pun. Dan berlaku dah teruji dan terbukti, ada testimoni apa yang berlaku hari ini. Dan hari ini kita dikabarkan dengan berita gembira. Dividen ASB boleh tahan 5.25. Saya sebagai salah seorang pencarum ASB, alhamdulillah kan. Jadi kita ini yang kita rasakan, bila ada kestabilan politik kita dapat kebaikannya secara bersama. Baik, saya nak terus kepada pusingan kedua. Sewaktu kami dalam PH, Datuk, kita mendukung usaha ketika itu Tun Mahathir dan juga Tan Sri Mahidin Yassin menubuhkan Parti Bersatu. Okey, dan kita boleh confirm dekat sini memang antara matlamat asal penubuhan PPBM ketika itu adalah untuk menggantikan UMNO. Mereka nak mematikan UMNO dan digantikan Parti Melayu tadi dengan PPBM. Tapi hari ini, Datuk, ada 5 orang ahli parlimen Perikatan Nasional dari Parti Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Mereka ini boleh dikatakan pernah dalam UMNO dulu dan bersama dengan Bersatu, dan hari ini patah balik menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar. Mungkin mereka merasakan ada satu prinsip yang mereka nampak sia-sia dan tidak menguntungkan sesiapa pun. Lebih baik bersama dengan niat kerajaan untuk bersama-sama menterjemahkan apa yang kerajaan nak buat. Jadi pandangan Datuk, apakah akan ada lagi daripada rakan-rakan kita di sebelah sana yang akan menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar? Saya nampak sekarang ni ahli-ahli parlimen ni, dia orang ni semua bukan bodoh. Dia orang ni bijak pandai. Dulu mereka digambarkan
kalau kita berjaya tawan 6 buah negeri ni, maka gelombang akan ada satu gelombang untuk bawa ahli-ahli parlimen daripada BN untuk bersama dengan mereka bentuk kerajaan. Last sekali, hasrat mereka nak 6 pilihan raya Ya. negeri ni, mereka menang 6-0, tak berjaya pun. Ya. Status quo, 3 sama. Dan ini menyebabkan kerajaan perpaduan masih lagi mendahului dengan 9 negeri dan mereka hanya ada 4 negeri. Ya. 4 negeri itu pun semua PAS, tak ada satu pun bersatu. Ya, ya. So, bersatu ni sebenarnya hanya override. Dia menunggang PAS saja. Ya. Kan? Mereka tidak ada kekuatan sendiri. Mereka jentera dia pakai PAS, cuma yang mereka ada ialah duit. Ya, exactly. Mereka ada duit. Kenapa mereka ada duit? Kita pun tahu hari ni, judi daripada 8 cabutan jadi 22 cabutan. Ya. Dia dapat duit daripada token judi. Kita lihat bagaimana duit jana wibawa dibelanjakan untuk memberikan projek pada kroni-kroni dia. Nama sedap jana wibawa untuk bantu Bumi Putera. Last kali, token perabot bangsa Cina juga, kawan baik dengan Muhyiddin juga yang berhasil. Ya. Kan? Jadi, dengan modal yang mereka ada, dengan fitnah yang mereka tabur, dengan kemampuan modal untuk membeli pengundi yang dah disahkan, Ya. kan? Dan kedapatan diputuskan mahkamah, memang mereka mengamalkan politik wang, mereka merasuah pengundi. Dan dengan modal yang banyak yang mereka ada, mereka boleh belanjakan unlimited Betul. untuk pilihan raya dengan kos-kos untuk membiayai influencer-influencer. Ya. Memang mereka ada banyak kelebihan. Ya? Dan tidak nak dinafikan juga kerana kecitikan ilmu agama. Ya. Menyebabkan orang-orang Melayu khususnya yang cetek ilmu agama ni beranggapan bahawa masuk PAS sama dengan masuk Islam. Keluar PAS sama dengan keluar Islam. Undi PAS masuk syurga. Undi bersatu, undi BN dengan PH masuk neraka. So, mereka. Ada yang bangang yang percaya benda ni. Sebab apa? Ada, Sebab ada. ilmu tak cukup. Ya. Kalau ilmu agama dia cukup, kefahaman tentang Islam tu cukup, dia akan sedar kalau teori itu betul, maknanya Rasulullah pun tak masuk syurga. Ha. Sebab Tak zaman masuk PAS. Rasulullah tak ada PAS. Betul. So, realiti dia hari ni, nak tukar kerajaan lepas 6 pilihan raya negeri, tak berlaku. Nak tukar kerajaan selepas PRK Kemaman. PRK Kemaman, selepas PRK Pulai, begitu juga Simpan Jeram, begitu juga Pelangai, tak berlaku. Tak berlaku. Dan kemudian bila PM offer, pergilah bincang dengan Timbalan Perdana Menteri kedua. Kita tanda tangan CSA, kita bagi peruntukan, jagalah rakyat tu. Angkuh dan sombongnya diorang ni sama macam bila mereka menidakkan titah tuanku. Dia tak nak langsung jumpa dengan Timbalan Perdana Menteri kedua. Ya. Maka ini juga menyebabkan wakil-wakil rakyat daripada PKR, daripada apa ni, Bersatu, dan kemungkinan lepas ni diikuti oleh PAS juga, mula nampak bahawa kenapa korang ni fikir pasal diri korang sendiri saja. Ya. Mungkin orang macam Muhyiddin, dia tak perlu bimbang, duit dia tak habis. Ya. Menantu dia pun tak payah balik. Ya, ya, betul. Dia ada kemampuan untuk duduk luar negara, lari daripada SPRM. Orang macam Hamzah pun, anak dia pun dah simpan minyak masak ni lama dah. Banyak duit. Dah betul. cukup duit. Boleh jual kasut mewah. Ya. Betul tak? Ya, ya. So, yang kami ni macam mana? Itu yang saya Abu Sim cakap. Selain daripada 5 orang ni, mungkin akan bertambah lagi 8 orang. Ya. Jadi Kenapa? hakikat dan realiti dia, di mana datang logiknya mereka kata, tak lama lagi dah, tak lama lagi cukup jumlah ni. Makin lama, makin berkurangan ahli parlimen yang bersama dengan Itu mereka. kenyataan. Sebab mereka dah tak yakin. Ditipu berulang kali. Dan hari ini mereka dah nampak bahawa Dato' Sri Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum ke-16. Ya. Betul. InsyaAllah. Amin. Jadi mereka ada pilihan. Nak bersama dengan kita ke, ataupun kekal bersama dengan puak-puak Perikatan Nasional. Jadi saya nampak insya-Allah walaupun hari ni satu je kita berhadapan dengan sikit masalah dari segi mata wang. Dan benda ni bukan pasal
bukan susah mana pun nak selesai. Ha. Boleh selesai. Cuma kita ada pilihan. Apa sebab kenapa mata wang US dollar mengukuh sangat? Kerana mereka menaikkan interest rate mereka. Ya. Kalau macam kat Malaysia ni dipanggil OPR. PR. Ya. Dulu Amerika pernah menjadi negara nombor 2 terbesar foreign direct investment dalam negara ni. Sebab apa? Ketika itu dia punya kadar interest dia less than 1%. Simpan duit kat bank, FD dia tak sampai 1%. Yeah. Lebih baik letak kat Malaysia dapat 3%, dapat 3 lebih persen. Jadi kadar akan menaik. Kadar akan menaik, meningkat. Jadi hari ni yang menyebabkan orang balik simpan duit kat US sebab mereka punya kadar interest rate 5.5%. Apa Malaysia tak boleh buat? Malaysia boleh buat, tak ada masalah. Tapi siapa yang berana? Kalau Malaysia buat interest rate kita naik 5.5%, memang orang akan balik semula melabur di dalam negara kita. Kita letak 6%, lagilah orang balik melabur kat sini. Musuh lah masuk. Tarik duit daripada US, masukkan kat Malaysia. Malaysia politik stabil. Tapi kesan ni, Baik. kita lihat sebelum pandemik, kan? Sampai 3.25. Kan? Kita punya kadar OPR. Kemudian bila pandemik, kita turunkan. Ya. Saya secara peribadi, saya punya ansuran bulanan rumah, ketika pandemik baru 2,600. Sekarang RM3,460. Itu baru naik 3%. Cuba bayangkan kalau kita naik 5% atau 6%. Beban betul. Yang mati ni orang yang ada loan rumah, orang yang ada loan kereta. Bukan loan kereta, loan peribadi. Pinjaman peribadi. Mati dia orang ni. Jadi kita nak fikir, nak mata wang kita naik, Cerita boleh sana. atau kita nak tengok azab yang akan dihadapi oleh kawan-kawan kita yang ada loan rumah. Mana ada orang tak ada loan rumah? Ya. Boleh bilang dengan jari. Kan? Ya, betul. Yang mana yang nak kahwin pinjam duit bank rakyat pun ada. Betul? Ya. Kan? Apa akan jadi pada dia orang? Beban. Mata wang kita ni memang ada pro dan ada kontra. Bila mata wang kita ni berbanding dengan US dollar memang jatuh lebih daripada 5%. Kan? Kalau misalnya mata wang kita mengukuh, sudah pasti bila kita beli barang di pasaran antarabangsa menggunakan US dollar, kita akan bayar kurang. Ya. Kan? Jadi kalau untuk beli barang-barang import, khususnya yang pakai US dollar, memanglah tinggi sikit. Ya. Tapi bila tinggi ni, orang akan berpindah pergi ke produk tempatan. Ya. Ada positifnya juga. Ada. Kelebihan. Kemudian, Malaysia juga adalah negara pengeluar banyak produk. Ya. Bila mata wang kita jatuh, barang-barang kita ni akan lebih kompetitif. Ya. Ya. Orang nampak barang kita lebih murah, orang akan beli barang kita. Kualiti lebih kurang sama. Advantage. Kalau dulu mahal. Kan? Kemudian jangan lupa juga, hari ni kalau kita nak makan angin pun, kita pergi negara-negara yang murah dia punya duit. Indonesia, Thailand, kan? Turki, nak merasa suasana Eropah, pergi Turki. Betul tak? Kita takkan pergi London. Ya. Orang kaya lain cerita tu. Ya. Ya. Betul tak? Betul. Kita nak rasa sejuk sikit, kita pergi Turki. Ya. Ya. Kan? Jadi, ini mentaliti yang sama ada pada penduduk seluruh dunia. Dia nak pergi tempat yang cantik. Tempat shopping kompleks, membeli belah, ada banyak pilihan. Malaysia is the best. Ya. Ya. Betul. Bila mata wang kita jatuh, Malaysia jadi destinasi membeli belah antara yang utama. Ya. Pantai-pantai kita apa kurangnya? Langkawinya, kan? Dengan apa ni, pulau Sipadan kita, macam-macam pulau kita ada. Perhatian. Langkawi ni kita tak boleh nak cakap apalah. Memang betul merosot Langkawi ni. Silat hari bulan kalau berterusan dengan Sanusi ni boleh bungkus. Ya. Ya. Sebab banyak benda yang dibuat oleh kerajaan negeri Kedah ni tidak membantu pelancong. Ya. Kan? Kedai pukul 12 dah tutup. Pelancong kalau datang Langkawi nak berhibur, macam kita kalau pergi ke Thailand, Ya. 24 jam. Betul? Betul tak? Ya. Betul. Ni kalau pukul 12 dah tutup, macam mana? Betul. At least janganlah ganggu pelancong. Parking salah, RM30. Kalau
rakyat tempatan salah parking, lain cerita. Ni orang asing apa semua. Benda-benda yang menyukarkan, yang tidak menggalakkan industri pelancongan. Ini akibat daripada salah mengundi. Kita nak cakap apa. Okey, baik Datuk. Tapi banyak benda yang positif yang boleh akhirnya menguntungkan kita bila mata wang kita ini jatuh. Ada kelebihan. Ada kelebihannya juga. Baik, Datuk, terima kasih atas ucapan. Saya ingat jawapan tadi tu, saya ingat jawapan yang konteks yang sama tapi penyampaian yang berbeza. Mungkin kalau boleh saya sebutkan di sini, jawapan ni sesuai untuk walaun tu. Sebab mereka kata bila ringgit jatuh, harga barang jadi naik. Saya teringat apabila Datuk Seri Muhammad Sabu mengumumkan kerajaan mengampunkan harga ayam. Ya. Ketika itu tiba-tiba ayam jadi harga murah tu. Ya. Dan ayam tiba-tiba besar-besar saiz dia. Kan, sekilo baru RM6 lebih kan. Tapi walaun ni 27 sen. walaun ni ketika itu dia masih sibuk cari dekat mana ayam mahal. Itulah yang diulang-ulang setiap hari kan. Oh, masih ada lagi yang mahal. Yang ini dia attack bagi tak mahu tu. Kan. Tu tak apalah, biarkan mereka terjun dengan labu-labunya. Tak kisahlah Okey. Saya nak teruskan kepada Datuk Abdullah Sani sebagai ahli parlimen 3 penggal. Ketiga Datuk berkhidmat sebagai ahli parlimen, persempadanan semula pernah dibuat. Dan hari ini sudah ada yang mula hendak mengusulkan supaya diadakan persempadanan semula di kawasan parlimen dan akan menjadikan jumlahnya lebih kurang 251 kerusi. Dan ada yang mengatakan ini merupakan taktik keji UMNO, BN dan PH untuk mengukuhkan kedudukan pada PRU 16 yang akan datang. Komen Datuk, apa yang sebenarnya berlaku? Apa sebenarnya kebaikan? Yang saya pun dulu tu saya nak menyinggung sikit. Satu orang ni yang kawan baik Datuk Lokman. Apa nama dia? Siapa nama yang ketua penerangan dulu tu? Isyam Jalil. Isyam Dia bukan Jalil. UMNO tu, bukan UMNO sekarang. Bukan UMNO. Dah dipecat siapa nama dia? Isyam Jalil. Isyam Jalil. Dia bicara soal persadaran semula, itu rancangan Anwar untuk mengukuhkan politiknya, untuk perkuatkan Barisan Nasional. Jadi persoalan dia itu telah disambut oleh Nik Abang. Katakan bahawa kita akan mencadangkan persadaran semula. Kemudian bekas Ketua Pemuda PAS Pasir Mas pun berkata bahawa ini adalah akan diambil oleh pihak kerajaan perpaduan untuk mengukuhkan lagi kuasa mereka. Apa masalah dia? Masalah dia ni dah wajib tukar. Dah wajib persempadanan semula itu dilakukan. Mana mungkin kawasannya 300,000 orang, satu wakil rakyat, dia kena jaga 300,000 sampai 500, 600 penduduk, penduduk dalam konteks untuk dia nak bagi kesesamaan peruntukan yang perlu diagihkan. Dan ada satu kawasan di Perak contohnya 22,000, yang di dekat Selangor ni sampai dekat sini kapal ni dah sampai 200 lebih ribu dah tu. Itu pengundi. Ya. Itu pengundi, belum rakyat lagi. Belum rakyat campur tak ada undi tu mau 1 juta lah. Ya. Tu ada hospital sini tu. Jadi apa yang saya lihat bahawa keperluan untuk persadaran semula ni sebenarnya dah sampai hukum wajib. Dah tak boleh lagi dah kita nak membendung. Sebab itu perkara yang membolehkan kesesamaan pada semua rakyat berlaku. Dan kita bukan bercakap macam kes PBT ni yang membawa Datuk ni macam ni Lokman Adam cakap ni. Saya tak ada keperluan pun. Yang itu sebenarnya kalau diberi. Saya dari dulu lagi masa zaman Zuraidah jadi Menteri Perumahan dulu. Dia macam dia cadang kat tu. Ada orang yang banyak menentang saya. Dia kata keperluan apa buat macam ni? Apa your attention you nak buat macam ni Menteri? Dan saya pernah masuk dalam prekausul. Saya balon dia. Dia kata no, I disagree with it. Ini buat benda ni mengarut ni untuk memecah bukan saja. Memecah kau you split mati rasanya ada dalam pekan ataupun dalam kawasan tu. It's not good for our policy government for today. Betul dia pun dia tak dibuat. Dia timbul balik. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya tidak merungkaikan dipanggil kestabilan politik. Ini nak meruhara kan. Dan dicedok oleh mereka-mereka di keliling di pertama walau-walau ni. Tengok ni, tengok tu lah. Dia ada salahkan UMNO pula. Bila aku setuju dengan Mak Bazlan cakap ni, kita tak ada keperluan. Dah, habis. Jadi apa yang saya nampak di sini ialah untuk persalahan semula ni, Bob, itu keperluan. Dan dia tidak boleh
dinafikan atas hak rakyat itu untuk diwakili mendapat hak kesesamaan. Itu penting. Sebab kalau kita tengok macam di Puchong, di Petaling, sampai dekat 300,000 orang, macam dekat Kota Raja. 300 lebih kota di Kapan 200 lebih je. Kan itu pun jangan kata semua otak dah. Ini pula 300,000 lebih. Yeah. Jadi di Bangi contohnya begitu juga beratus ribu. Jadi apa yang saya lihat bahawa macam inilah, kita dah ada 2/3 ikut daripada pandangan SPR, teruskan apa saja pandangan yang bersesuaian, lepas tu kita buat perdana semula. Dah tiba masa Dato' Lokman, dia kata ini benefitnya pada Pakatan Harapan juga Barisan Nasional. So what? Apa masalah dia? Jadi apa yang saya nampak ialah keperluan itu mendesak. Dan contohnya di Kapar 200,000 lebih. Dan dulunya di Batu Belah tu dalam kawasan Kapar. Ya. Jadi letakkan balik pada Kapar ada Batu Belah dengan Meru satu parlimen semeter dengan Kelang dan juga Teluk Pulai itu dicantumkan satu balik. Ambil asalnya. Jadi di situ saya nampak logiknya begitu bernas. Dan saya anggap bahawa ianya keperluan mendesak. Boleh saya Silakan Datuk. Sebenarnya apa yang Hisham Jalil dan puak-puak Perikatan Nasional ni bising ialah kerana mereka masih ingat mimpi ngeri bila Mahathir mengkhianati orang Melayu. Ya. Itu sebenarnya. Masih ingat lagi tak bila tersebarnya mata lebam Datuk Seri Anwar pada tahun 1989? Ya. Orang Melayu tak undi BN pada ketika itu. Ya, betul. Itulah yang menyebabkan PAS boleh mendapat banyak kursi dalam parlimen. Ya. Termasuk mengambil Terengganu. Kerajaan. 1999. Apa yang Mahathir buat? Ya. Mahathir buat persepadanan semula dan dia khianat orang Melayu. Ya. Mahathir yang khianat orang Melayu ni kawan siapa? Kawan Perikatan Nasional, kawan PAS, kawan Bersatu. Yes, ya. Kursi-kursi di Kelantan, di Terengganu, kursi Melayu. Dia tambah tak kursi? Ya. Dia tak tambah. Dia tak tambah. Betul tak? Ya, betul. Yang dia tambah di kursi-kursi kawasan Cina. Dan kawasan Melayu dia tukar jadi kawasan marginal. Saya ambil contoh Shah Alam. Shah Alam ni kursi bandar Melayu tau. Ya, benar. 86% Melayu. Pengundi di sana 86% Melayu. Ya. Bila dia buat persepadanan, dia lakukan apa yang dipanggil sebagai gerrymandering. Ya. Dia potong kawasan pilihan raya tu, dia masukkan kawasan Berkeley, kawasan Chinese area, Indian area dekat Kelang ni, dia masukkan dalam Shah Alam. Daripada 86% Melayu, jadi 68% Melayu. Ya. Kan? Ya, exactly correct. Jadi, ini yang sebenarnya Perikatan Nasional takut. Sebab bapak kepada penasihat-penasihat dia Duduk ni duduk dalam tu dan dialah yang buat benda ni. Ya. Dia ingat kita ni bangsat macam Atuk Mahathir ni. Ya, betul. Kita bukan bodoh. Ya, betul. Kita duduk dalam ni, betul. Memang kita perlu buat persepadanan semula. Tetapi persepadanan semula juga akan mengambil kira komposisi kaum dalam negara ni. Betul. Negara ni ada 70% pengundi Bumi Putra. Ya. Ya. Rakyat negara ni 70% Bumi Putra. Takkan kita nak tambah kursi di kawasan China saja. Kita akan pastikan juga kursi orang Melayu juga bertambah. Ya. Kita takkan khianat macam mana apa yang dibuat oleh Mahathir dan puak-puak dia. Ya, terbukti. Jadi itu tak perlu bimbang. Selagi mana UMNO dalam tu ada orang Melayu ramai. PKR pun orang Melayu ramai. Jangan lupa. Perdana Menteri hari ni bekas timbalan Presiden UMNO. Allahu Akbar. Betul tak? Ya, betul. Dia lagi tahu macam mana nak jaga orang Melayu ni. Kita akan jaga kepentingan orang Melayu insya-Allah. Dan dalam masa yang sama, kita akan berikan keadilan kepada kaum-kaum lain sama. Betul. Dan itu tak perlu bimbang. Dan juga kita akan melakukan kesesamaan, keselesaan pada semua. Dan inilah yang akan dilakukan untuk memastikan perdana semula itu terjelma. Dan saya sokong. Dan ini saya sokong kerana saya melihat bahawa keadilan itu tidak diberikan kesesamaan sama rata. Sebagai contoh, ini satu parlimen 20,000 orang. Yang sini 300,000. Dia punya bajet sama je, dia punya peruntukan.
Jadi mana mungkin dia boleh deliver untuk kesesamaan itu sedangkan rakyatnya melimpah ruah di sebelah sini, yang sana boleh bagi pintu ke pintu. Jadi inilah saya nampak bahawa keperluan itu mendesak, Pak. Mendesak sangat. Baik. Okey. Ini jawapan bekas ahli parlimen dan jawapan seorang aktivis politik yang melihat keperluan kepada usul persepadanan semula kawasan parlimen ini diadakan. Sebenarnya bukanlah kita lihat semata-mata kepada menjamin kepada kedudukan mana-mana parti politik pada PRU akan datang, tetapi sebenarnya lebih mudah untuk kita mentadbir urus kawasan itu supaya wakil rakyat itu dapat menjaga kelompok yang lebih mudah untuk dicapai. Ini kelebihan yang kita nampak sebenarnya. Baik. Saya nak tanya masa saya dah terlupa dah sebab tadi ni kan. Saya ingat kepada Datuk Lokman Datuk Lokman. Dah lama tidak masuk dalam TV. Ya, Datuk Lokman. Saya nak gunakan kesempatan ini untuk bertanyakan soalan seperti ini. Orang Melayu, orang Islam, dia sangat cakna bila bangsanya dicabar, agamanya dicabar. Ini orang Melayu, orang Islam di Malaysia, inilah dia. Kan? Asal ada sikit aku darah Melayu, akulah pejuang, akulah yang paling ke depan. Tetapi kena ingat juga, sepanjang kerajaan Malaysia Madani ini mentadbir, orang Melayu jugalah, orang Islam jugalah yang menaburkan fitnah. Orang Melayu dan orang Islam jugalah yang menyebarkan fahaman yang sangat ekstrim ke atas apa saja yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan hari ini. Betul. Sikit-sikit dikaitkan dengan Zionis, sikit-sikit dikaitkan dengan Israel, sikit-sikit dikatakan sebagai baruah DAP dan sebagainya. Sedangkan apa yang kita nampak sekarang tidaklah seperti apa yang diperkatakan begitu, Datuk. Ya. Kan? Datuk sebagai, saya lihat juga sebagai aktivis di media sosial, dan benda ini memang selalulah kita akan disajikan dengan benda-benda sebegini, Datuk. Sebenarnya apa yang berlaku hari ini, Datuk? Adakah benar apa yang mereka katakan kerajaan hari ini tidak menjaga Islam dan Melayu, ataupun sebenarnya mereka lah yang terpaling menjaga Melayu dan Islam, Datuk? Silakan. Pertama sekali, saya nak beritahu, sebelum mereka ni percaya dengan cerita dongeng daripada Perikatan Nasional, saya nak beritahu yang khianat orang Melayu, yang khianat orang Islam dalam negara ni ialah PAS dan Bersatu. Baik. Hujahnya, Apa Datuk? hujahnya, apa dalilnya? Ya. Apa bukti dia? Ya. Bukti dia, kita ada peluang menjadikan orang Melayu, orang Islam paling kuat di Malaysia. Ya. Bila? November 2022. Ya. Bila tuanku titahkan, tuanku tak titah buta-buta. Betul. Tuanku titahkan kerana dia nak melihat Islam tu kuat. Nak melihat orang Melayu kuat. Ya. Bila dia titah supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ya. Perikatan Nasional masa tu ada 73. Campur satu menang lagi, 74. Pakatan Harapan ada 82. Daripada 82 Pakatan Harapan ni, 29 Melayu Islam. 29 campur 74. Kita ada 103 wakil rakyat Melayu Islam. Ya. Dan hanya 53 wakil rakyat bukan Melayu, bukan Islam. Ya, betul. Maknanya, kerajaan yang dibentuk itu 2/3 Melayu Islam. Betul. Allah. Siapa yang tolak benda ni? Ya. Takkanlah rakyat Malaysia ni bodoh. Minta maaf cakap lah. Betul. Realiti dia, pilihan raya lepas ada 4.2 juta orang Betul. bodoh. Tak boleh fikir. Undi orang yang kata dia nak perjuangkan Islam, tapi inilah yang menjahanamkan. Betul. Kalau mereka ni bersetuju kerjasama, orang Melayu Islam sangat kuat. 2/3 majoriti dalam parlimen yang membentuk kerajaan Melayu Islam. Tapi sekarang ni, kita ada 76 orang Melayu Islam dan 72 bukan Melayu Islam. Tolak Syed Saddiq yang dah meninggal, Ya. meninggalkan kita. Ya, ya. Betul. Dah tinggal 75. 70. Betul. Cak 75 ganti dengan 5. tambah lagi 5. Ha. So sekarang ada 80. Ya. 80 dengan 72 bukan Melayu Islam. Hmm. Ini kita kena fikir. Pertama. Kedua, kita lihat semenjak PMX
menjadi Perdana Menteri ni, berapa banyak program dia setiap minggu. Malah Seri Perdana tu dah tak jadi kediaman dia, dah jadi macam tempat penyebaran agama Islam. Kuliah agama. Kuliah agama tiap-tiap minggu. Ya. Peruntukan yang diberikan kepada JAKIM 1.9 bilion. Tahun lepas 1.5 bilion. Tambah lagi 400 juta. Peruntukan untuk MARA, peruntukan untuk bantu orang Melayu, orang Islam, tak terjejas langsung. Tekun. Dan DAP tak bantah. Tekun punya peruntukan pun bertambah. Ya, sampai 330 Lepas juta. ni boleh tak lagi pinjaman dengan tekun. Kan? So, apa yang dia kata Islam Melayu terancam? Malah beri balik pertukaran kepada sekolah agama rakyat. Ya, betul. Yang ditarik oleh Mahathir sebelum ni. Ini yang kadang-kadang saya tak faham dia orang ni. Kan? Dia orang nak takut dengan DAP, kena faham DAP tu Cina. Tapi dalam DAP tu bukan semua Cina. Dalam DAP tu ada Cina, ada Melayu, ada India, ada Sikh, ada bangsa-bangsa lain. Ya. Yang lebih Cina MCA. Ya. Kalau MCA selama hari ni kau tak takut, ni tiba-tiba kau nak takut dengan DAP pasal apa? Allahu Akbar. Kalau dulu gerakan, jangan lupa, bila kita tengok buku tragedi 13 Mei, punca dia gerakan. Gerakan. DAP join gerakannya. Ya. Yang menganjurkan perarakan tu, gerakan. Gerakan. Betul. Tapi bila gerakan dah bersama dengan kita, alhamdulillah, kita ubah gerakan. Gerakan dapat dijinakkan, lebih bertolak ansur. Tak ada masalah. Sekarang Datuk, adakah gerakan dah diislamkan bersama dengan Dia dah dilebaikan. Dah dilebaikan. Islamkan. Dah dilebaikan dan dikatankan. Dikatankan. Jadi sebenarnya bagi saya lah, orang Melayu kena sedar bahawa dulu pun kita bentuk kerajaan kena ada bukan Melayu. Sekarang pun kita bentuk kerajaan kena ada bukan Melayu. Ya. Tak ada parti politik yang boleh stabil tanpa Pakatan Harapan. Saya nak beritahu. UMNO tak boleh bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional dan stabil. Tak boleh. Cukup-cukup makan, lepas tu bergolak, bergoyang, lebur. Tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri. Boleh. Tapi nak stabil, Tak boleh. tak boleh. Sama ada BN bersama dengan Pakatan Harapan atau PH dan PN bersama dengan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab hari ni orang Melayu berpecah. So tak ada satu parti yang boleh kata dia menguasai Melayu keseluruhan. Tak boleh. UMNO tak boleh. PAS tak boleh. PH pun tak boleh. Perikat ni Bersatu pun tak boleh. PH pun tak boleh. Tetapi Pakatan Harapan boleh claim mereka mewakili bukan Melayu. Ya. Sebab 70% pengundi India, 90% pengundi India bersama Pakatan Harapan. Ya. 97, 98% pengundi Cina bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, amin. Jadi siapa yang boleh bentuk kerajaan yang ada 2/3 yang boleh mengecapi kestabilan tanpa 82 kursi yang dimiliki oleh Pakatan Harapan? Tak boleh. Ya. Ini yang kena faham. Baru boleh hasilnya. Dia Saya nak beritahu, kalau misalnya UMNO bertanding pilihan raya akan datang, we go solo. Kita bertanding balik pilihan raya 2022, kan? Kalau kita bertanding 114 kursi macam pilihan raya 2022 dan kita menang 100%. 114. Stabil lah. 114 ni. Tapi juga. Tak stabil. Tak stabil. Jadi pakai otak. Kita tak akan boleh stabil tanpa undi Pakatan Harapan. Tanpa undi bukan Melayu. Ya. Ini yang ramai orang tak faham. Betul. Mereka tidak melihat Saya itu kalau lebih. saya cakap, saya guna logik akal. Kalau hari ni MCA ke MIC ke gerakan ke berpotensi untuk tarik pengundi bukan Melayu bersama dengan mereka, lain cerita. Betul. Tapi kita kena realistik. Betul. Kita kena realistik. Berpijak di Terlalu jauh ditinggalkan. Ya. Kalau mereka dah mengecapi 90% pengundi India, 97% pengundi Cina, Ya. habis kuat mereka boleh tarik pun mungkin 20%. Ya, betul.
20% tak akan memenangkan kita dalam pilihan raya. Tapi terbukti bila DAP menang 42 kursi. Ya, Mana dia tak boleh tarik lah. Mana dia tak boleh. tak boleh. Dia tidak mengaku mengatakan bahawa India dan China itu mewakili dia orang. Tak boleh dah. Dari Datuk, Tak saya teringat Itu PRK sebabnya pelanggan, Datuk. cara yang paling selamat untuk dia ialah dia mengatakan dia tidak akan meletakkan calon dalam pilihan raya di 6 buah negeri. Sebab kalau dia letak calon di 6 buah negeri ni, kita pun tak tahu apa keputusan dia. Ya, ya. Betul. Betul tak? Orang akan nampak sangat prestasi dia yang teruk. Ya. Baik. Saya teringat- kalau boleh, saya tak Betul. nak attack MCA dengan MIC ni. Ya. Tapi kalau dah kerja dia, kita buat Kongres Ekonomi Bumi Putra, pun dia bantah. Apa pula dia bantah? Itu saya tak faham. Dia harap, Tilanka mengharapkan supaya inilah Kongres Ekonomi Bumi Putra yang terakhir dianjurkan. Kita nak buat Kongres Ekonomi Bumi Putra, suka hati kita lah. Ini kita jaga kita punya kumpulan sasar, kita jaga orang Melayu. Ya. Patutnya dia oranglah buat Kongres Ekonomi Masyarakat Cina. Ya. MIC buat Kongres Ekonomi Masyarakat India. Buat Indian Blueprint macam yang Datuk Najib buat. Ya. Itu yang patut dia buat. Tarik balik sokongan masyarakat dia. Orang yang dia patut jaga. Semacam Dia sibuk kita punya pula. Lepas tu kata Datuk Zahid mimpi di siang hari. Yang dia bermimpi dia tak sedar. Yang dia menang semua kursi Melayu. kawasan Melayu. Kawasan Melayu. Tak, dia tak menghargai lah saya nampak. Ini akan membuktikan ketidakkestabilan dalam perpaduan yang ada dalam kelompok. Betul. Ini tidak Itu sebab saya nampak kalau mereka tak selesa dengan kita, mereka buat pilihan. Either you are with us or you are against us. your choice. Pilih. Ya. Senang sikit kita nak lawan. Yalah. Betul tak? Duduk dalam Sekarang ni dia duduk dalam bersama dengan kita. Duduk dalam kerajaan perpaduan. Tapi hari-hari kerja dia belasah kita. Belasah kerajaan. Petikai itu, petikai ni. Dan setiap apa yang dia cakap tu menjadi modal untuk musuh pihak lawan kita. Betul lah Datuk. Kalau pembangkang menyokong kerajaan tu dah lain lah maksudnya. Mesti mereka akan cari Ya, ya. apa kelemahan kita lah. Baik Datuk Abdul Sani, kita dah hampiri dah lebih sejam pun kita bersiaran. Setiap minggu seperti biasa Datuk Sri Anwar tidak pernah culas untuk turun ke bawah, sekurang-kurangnya sembahyang Jumaat bersama rakyat, sekurang-kurangnya. Dan ketika itu pun selepas selesai ataupun sebelum ke, rakyat masih lagi berkerumun nak bersalam dan tak nak lepaskan peluang untuk bergambar dengan Datuk Seri Anwar. Kita dah 13 bulan dah jadi kerajaan. Kalau kita nampak, bukanlah kita mengharapkan, tapi biasanya kebiasaannya sambutan sebegitu dia dah semakin berkurang. Dia tidak seumpama sebelum masa Datuk Seri mula-mula kat sumpah sebagai PM dulu. Maksudnya kita nampak di bawah ini sudah ada mula bibit-bibit perubahan yang mula mendukung kepada pentadbiran kerajaan hari ini. Kan, saya perhatikan komen-komen di media sosial kita pada malam ini yang mula menyerang peribadi Datuk Seri Anwar ni kan. Jadi kita boleh rumuskan perbincangan kita pada malam ini, kita menceritakan kebaikan pentadbiran kerajaan hari ini tu memberikan satu impak yang sangat besar kepada pembangkang sehingga mereka terpaksa menyerang peribadi. Yes. Sehingga tangan sehingga tangan bengkak Datuk Seri Anwar tu pun dijadikan modal. Tu dia papa gobol sial tu. Kan? Okey Datuk. Soalan terakhir, pusingan terakhir saya nak tanya Datuk. Adakah Datuk yakin kerajaan Malaysia Madani ini akan memerintah sehingga ke habis penggal? Seperti mana yang telah ditunjukkan daripada apa yang telah dilakukan daripada awal, daripada sekecil-kecilnya tandas pun diambil berat dan peranan utama oleh kerajaan perpaduan ini melengkarkan kepada persekolahan. Buka sekolah semua ada duit dah ni. Dah start mula dah. Hari raya pun dah start mula ada duit dah. Yeah. Kemudian hujung tahun persekolahan anak-anak pun dah start mula ada duit dah. Yeah. Kemudian subsidi diberikan macam musim ke-7 sekarang ni. Nelayan dah dapat dah duit masing-masing dah. Dan melihat daripada perkembangan yang berlaku, seperti mana yang saya ulang berkali bawa Datuk Rahman. Kita tengok quality of leader yang kita ada hari ni. Macam contohnya Datuk Zahid. Dia operate. Bila dia operate, dia bagi
arahan daripada Nakma tu, daripada rumah. Ya. Pastikan semua pusat pemulihan itu berada dalam posisi bersiap siaga dan pastikan tak ada seorang pun akan merana ataupun tidak selesa. Diberikan arahan daily, day by day. Dan kalau kita lihat daripada penyelesaian masalah, tak cukup beras. Dekat Sabah 5,000 ekar untuk dijadikan ladang padi. Dia di luar bandar. Saya melihat bahawa combination ini, fokus naratif ini, dia ada persepaduan. Dan apa yang saya nampak ialah bajet 393.8 bilion ini yang terbesar. Sebagai contohnya, apa naratif yang saya boleh bawa? Sebagai posisi saya sebagai polisi tekun. Dia bagi 330 juta. Pengeluaran untuk membantu Bumi Putra dan juga kaum India. Kita lunaskan pada tahun ini untuk bulan Disember 1.1 bilion. Maknanya fokus untuk mengangkat kedudukan ekonomi itu peranan utama kerajaan perpaduan dan membantu dalam bukan saja daripada sudut itu, persekolahan, perniagaan, pekerjaan serba macam dilakukan untuk memastikan rakyat tidak merana. Malah dalam e-wallet kita pernah masuk duit dah pada siapa yang kumpulan B40 ni. Dah masuk dah. Dan kena orang tak sedar. Oi, ada duit ya, ada duit. Jadi menampakkan bahawa kita sudah menuju ke arah keselesaan. Tapi kalau kita tidak stabil dan kita duduk diracun oleh walau sias kelakar ramjadah ni, dia tak peduli, dia buat macam-macam persepsi. Tangan gepa, oh dia kena AIDS lah, oh ni pada peliwan dah. Saya nak cakap terang-terang nak ulang. Yang bercakap tu sedar tak kamu telah memfitnah orang. Kamu telah melakukan penjicikan kecederaan akal. Dan ini kalau berterusan, kamu ada anak, kamu ada bini, kamu ada keluarga, kamu ada keturunan. Dan yang paling malang sekali, kamu ada mak ayah. Inilah yang saya nampak, dia akan karma itu akan berbalik kepada diri kamu sendiri. Sebab tu saya nampak macam contohnya, Datuk Seri Anwar bukan macam zaman Muhyiddin tu. Kapal Israel itu boleh melintas awan kita, di ruang udara kita. Tetapi Datuk Seri Anwar nak masuk pelabuhan pun tak diizinkan. Yeah. Tidak dibenarkan. Masa zaman Mahathir itu diizinkan. Yeah. Yang betul bau ni pula. Kerana ni tempat tambatan banjir. Kita dah kata daripada 11.8 bilion itu telah dibuat dalam dewan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba pula satu budak tahu mana datang sosangnya budak ni, dia buat report polis, dia tahu dia buat report polis ni itu siasat dia kita tak boleh tindakan kat dia ni codik orang kata codik kecederaan akal lah. Nah, itu yang saya nampak lah. Tapi yang saya nampak bahawa yang dicuba dinaratifkan atau disebarkan ialah berlaku rasuah. Dia nak hilangkan tumpuan polisi ataupun dasar kerangka madani itu sebenarnya dapat dirasai oleh semua rakyat. Ekonomi makin bertambah kukuh, kewangan kita bertambah menuju kepada kepacuan untuk pendekatan kemajuan negara. Terbukti apabila laporan daripada bank-bank dunia luar yang menampakkan Malaysia ni produktiviti terlalu luar biasa dah tu. Dan inilah antara gabungan yang kita cakap, perpaduan yang saya masukkan salam tadi tu betul-betul dapat menghasilkan kebajikan dan kebaikan untuk rakyat. Dan ini telah terbukti. Maka nak kata satu ni kerajaan bertukar apa semua ni, itu saya panggil dia mengigau. Dia mengigau sebenarnya. Orang yang mengigau ni hilang akal ataupun biol yang mengatakan bahawa kerajaan akan bertukar 1 bulan 1 ni. Dan mungkin dia kata gila tu dah tahap bawah. Itu birthday saya tu 1 bulan 1. Birthday saya tu 1 bulan 1. Allahu Akbar. Sama jadi. Satu Malaysia sambut dengan bunga api Datuk. Tapi nanti kita akan sambut bersama-sama nanti untuk 1 bulan 1. Tapi yang menjelikkan ialah dia memperbodohkan demi masa. Saya pun tak faham. Tapi bila dia bila Anwar tegur dia dalam dewan, beleting pula. Ini cuma gambar perhotak kau letak gambar Israel, kau letak gambar Anwar. Yeah. Kau letak gambar Palestin, kau letakkan gambar ada ketua ulama ni. Apa punya sial aku tak tahu. Yeah. Tapi
bila kena dekat dia melompat pula. Dia melompat. Oh, dia kata ini cuma dan ini Datuk Seri baca harakah. Bukan masalah baca harakah pun tak bayar hutang orang lah. Ini yang masalah sekarang ni. Kau buat sial, semua orang kena tanggung. Dan orang punya penerimaan. Lepas tu saya puji baru-baru ni bertemu apa nama ni pelajar. Datuk dia kata dia takut bahawa pelajar-pelajar ni terasuk dengan dakwaan ataupun fitnah-fitnah yang berlaku ni dan mempengaruhi mereka. Generasi muda ni perlu insaf bahawa kamu tidak boleh senang dan kenyang dengan fitnah. Kamu tak boleh selesa dan bermewah dengan fitnah. Maka jangan terima fitnah. Carilah butiran yang betul supaya kamu tidak diperbodohkan dalam kelompok orang yang paling sial dalam hidup, dalam apa yang telah kamu lalui akan datang. Ya. Okay, Bok? Terima kasih Datuk. Lebih 1 jam kita bersiaran, kita mengupas apa yang berlaku setahun yang lalu di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan yang menggagaskan Malaysia Madani, yang memberikan lebih banyak keprihatinan kepada rakyat yang terbawah. Sehingga hujung tahun ini, misi utama Perdana Menteri ialah menoktahkan kemiskinan. Itu pun menjadi satu perkara yang sangat menyakitkan hati kepada pihak pembangkang. Kita tidak boleh menerima kenyataan ini kerana usaha untuk menoktahkan kemiskinan itu dijadikan sebagai suatu perkara yang agak masalah besar bagi pihak pembangkang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang menonton pada malam ini, kita dah habis topik kita pada malam ini. Oleh kerana kedua-dua panelis kita ni merupakan pengerusi kepada agensi, saya nak silakan Datuk Lokman. Tadi ada yang bertanya saya, permodalan Risda Berhad ni apa dia? Datuk, sikit bagi short and sweet. Apa sebenarnya permodalan Risda Berhad? Okay, sebenarnya permodalan Risda Berhad ni dia macam sebuah syarikat yang kita menyediakan financing. Baik. Kita sediakan financing untuk kenderaan, rumah dan juga pinjaman peribadi. Baik. Tetapi ini yang 3 perkara ni hanya untuk Risda punya staff. Baik. Staff Risda. Kedua, kita menyediakan pre-financing dan juga post-financing. Contohnya kalau ada sesiapa yang mendapat kontrak daripada kerajaan ataupun GLC terpilih, Baik. Petronas ke dan sebagainya, mereka tak ada modal nak buat projek tu, kan? Mereka boleh datang berjumpa dengan kita, kita boleh bagi pre-financing. Tapi kita tak bagi duit terus pada mereka. Kalau bagi duit terus pada mereka, silap-silap mereka tak beli barang yang dia nak supply tu. Baik. Ya, dia tukar kereta dan sebagainya. Jadi kita lah yang akan rugi. Kita cuma penjaga duit peneroka Risda ni kan. Kantung Risda tu kita jaga. Jadi kita akan bagi pembiayaan dalam bentuk kita bayar kepada supplier mereka. So ini pre-financing sebelum mereka serahkan barang kepada agensi kerajaan. Baik. Dan kita juga boleh bagi post-financing selepas mereka deliver. Maknanya mereka dah supply barang tu, delivery order dan juga invoice dia tu, dia factorkan kepada kita. Factoring. Kita buat factoring. So, kita akan bayar sehingga 80% daripada nilai kontrak tu supaya mereka ada modal untuk buat berniaga lain ataupun untuk supply barang lain dengan orang lain. Baik. Satu lagi yang kita juga boleh buat ialah kita boleh menjalankan usaha sama. Joint venture business. Ada orang dia ada good proposal kan, dia tak ada modal nak buat, okay, kita boleh bincang, PRB boleh joint venture dengan dia, kita buat profit sharing. Baik. Kan, apa saja yang boleh mendatangkan keuntungan, insyaAllah kita boleh consider. Sesiapa yang nak mula bertanya dan sebagainya boleh hubungi saya di talian 012-332-0000. Baik. Okey. Okey, nanti kita akan potong sikit lah part yang ni, kita akan Boleh, promote Datuk. insyaAllah. Baik. Di hujung sana Datuk Abdul Sani, tahun ini peruntukan tekun tambah tolak sekian semua, total up ialah 440 juta. Tapi tekun dah keluarkan menghampiri 1 bilion Datuk. Melebihi daripada
jumlah peruntukan. Untuk perancangan 2024 tu, kita nak bagi apa dekat para usahawan ni tu? Silakan. Seperti mana yang telah pun diluluskan oleh Lembaga Amanah. Peringkat awal ini bajet untuk 2024 ini pasal 1 ialah 600 juta. Pasal 2 itu akan dilakukan seperti mana berlaku pada 2023 ni, iaitu kita akan tingkatkan mengikut sasaran kita ialah sebanyak 1.15 bilion. 2024. Mendapat tahun depan. Mendapati track yang kita lihat pada hari ini begitu mendimankan. Dan saya yakin bahawa sasaran kita 1.15 bilion itu akan mendapat ke tahap itu, dan kita percaya bahawa keadaan ekonomi semakin kukuh dengan apa yang kita lihat pada hari ini, dan kita dah meletakkan penambahbaikan. Dulu kita tahun 2024 ni kita akan lancarkan, kita bagi duit dan kita bagi barang. Itu dah sabaru. Yang kita tunggu daripada Kuskop dan juga Kabinet meluluskan. Kalau lulus kita akan bagi duit, kita akan bagi barang, dan kita akan melonjakkan sedikit pembiayaan ini mungkin kepada produk yang lebih besar. Ya. Dan ini akan disasarkan mengikut keperluan semasa. Baik. InsyaAllah. Baik, okey, terima kasih Datuk di atas pencerahan dan sedikit gambaran apa yang akan dihidangkan oleh Tekun Nasional dan juga PRB, Permodalan Resda Berhad, untuk para usahawan yang berada di luar sana. Peluang dah terbentang, peluang dah terhidang, jadi berbondong-bondonglah datang merebut peluang keemasan yang ada, yang terhidang di depan mata. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Lokman Adam kerana sudi bersiaran bersama dengan kita. Saya rasa hari ini kita bersiaran 1 jam lebih, 1 jam 15 minit lebih kurang dan juga Datuk sentiasa bersiaran bersama dengan Borak Dahsyat. Sebab ada yang tanya tak ada orang lain ke? Kenapa soalan tu ditanyakan, jawapannya begini, studio ni dia punya, suka hati dia lah. Macam saya pun tiap hari. Betul Datuk kan. Jadi orang tanya kenapa tak ada orang lain ke kan? Dah memang dia punya Datuk. Okey, macam mana pun Datuk Abdullah Sani akan terus mengganggu hidup anda para walaun sekalian. Setiap minggu kita akan berikan hujah kita. Anda nyatakan hujah anda dalam bentuk fitnah, kita nyatakan hujah kita dalam bentuk fakta. Sekian saja siaran kita pada malam ini. Kita akan bertemu lagi pada siaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.